Tahukah anda siapakah antara imam berpengaruh dari Nusantara yang pernah direkodkan menjadi imam di Masjidil Haram? Beliau merupakan seorang guru agama, imam, khatib dan juga ulama fiqh mazhab Syafi'i yang terkenal di Mekah satu ketika dahulu. Insan yang dimaksudkan itu adalah seorang tokoh guru agama yang berasal dari Minangkabau. Nama asalnya adalah Ahmad bin Abdul Latif bin Abdullah Al-Khatib, atau dikenali juga sebagai Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Beliau diberikan gelaran Syekh Al-Masyaikh yang bermaksud guru kepada guru-guru. Syekh Ahmad Al-Khatib dilahirkan pada 25 Jun 1860 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1276 di Kota Tua, Kota Gedang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bapanya adalah Abdul Latif Tuanku Abdullah, seorang ulama bangsawan di Kota Gedang, dan ibunya bernama Limbe Urai. Syekh Ahmad Al-Khatib mendapat pendidikan awal di sekolah Belanda sebelum melanjutkan pelajaran ke sekolah Quack School di Bukit Tinggi. Beliau kemudiannya pergi menunaikan haji di Mekah dan mendalami ilmu agama di sana. Syekh Khatib kemudiannya menetap dan mengajar di Mekah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beliau hidup di zaman ketika pentaksub mazhab dikemuncak dalam sejarah Islam, iaitu ketika umat Islam yang berlainan mazhab bersolat jemaah di belakang imam mazhab masing-masing. Syekh Ahmad Al-Khatib dilantik sebagai mufti, khatib dan imam yang mengetuai solat jemaah untuk makmum bermazhab Syafi'i. Amalan solat jemaah di belakang imam berlainan mazhab dimansuhkan dan disatukan setelah keluarga Saud mengambil alih Mekah dari Empayar Uthmaniyah pada awal kurun ke-20. Syekh Ahmad Al-Khatib menetap dan mengajar di Mekah sehingga beliau meninggal dunia. Gelaran Al-Khatib yang diberikan kepadanya adalah bersempena jawatan beliau sebagai khatib di Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib merupakan ulama yang banyak menyumbang kepada pembangunan rakyat di Indonesia, Malaysia dan seantero Nusantara. Di zaman hayatnya, kuasa penjajah seperti Belanda, British, Spanyol, Portugis dan France gigih meluaskan kuasa di tanah-tanah Nusantara. Pengaruh pemikiran reformis Syekh Ahmad Khatib menusuk masuk kepada pelajar-pelajarnya untuk dibawa pulang, untuk disebarkan dan menyemarakkan suara-suara islah atau tajrid pembaharuan di tanah air masing-masing. Kebanyakan ulama-ulama dari Nusantara yang pernah menuntut di Mekah akan melazimi halakah Syekh Ahmad Khatib. Hampir kesemua ulama dan mufti di Nusantara ketika itu pernah belajar dengan Syekh Ahmad Khatib. Contohnya mufti dari Delhi, Jawa, Kalimantan dan Filipina. Antara ulama Indonesia yang pernah menuntut dengan Syekh Ahmad Khatib dan menjadi penggerak rakyat sekembalinya ke tanah air mereka adalah seperti Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pengasas gerakan Muhammadiyah di Indonesia, Kiai Hashim Asy'ari yang merupakan pengasas gerakan Nadlatul Ulama, dan juga Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, iaitu ayah kepada Hamka atau dikenali juga sebagai Buya Hamka. Gerakan-gerakan ini membuahkan hasil dalam mendidik anak bangsa. Sebagai contoh, gerakan Muhammadiyah hari ini mempunyai lebih dari 29 juta ahli, mempunyai 5,754 buah sekolah, dan di ketika hujung tahun 1990-an, gerakan Muhammadiyah menggerakkan 128 buah universiti. Kisah gerakan-gerakan Islam di tanah Nusantara akan kami kongsikan di siri akan datang dalam channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Antara penuntut Syekh Ahmad Al-Khatib di tanah Melayu pula adalah seperti Haji Wan Sulaiman, iaitu Mufti Kedah, Syekh Haji Muhammad Sa'id bin Haji Muhammad Jamaluddin dari Negeri Sembilan, Syekh Tengku Mahmud Zuhdi di Selangor, dan juga Tok Kenali di Kelantan. Walaupun berada di Mekah, Syekh Ahmad Khatib merupakan ulama yang kuat menentang ajaran pemberian harta pusaka tanah adat mengikut adat Perpatih atau Minangkabau.
Pemikiran reformis Syekh Ahmad Khatib mengkritik konsep pemberian harta pusaka tinggi, di mana harta pusaka tinggi merupakan harta yang diwarisi secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu. Syekh Ahmad Khatib menulis 2 buah buku yang membahaskan permasalahan mengenai harta pusaka ini. Pengetahuan dan keilmuan Syekh Ahmad Al-Khatib juga merangkumi pelbagai bidang ilmu dan bukan hanya terhad kepada ilmu Islam. Beliau menulis kurang-kurangnya 47 buah buku semasa hayatnya. Berikut merupakan antara buku-buku tulisan beliau. Syekh Ahmad Khatib telah meninggalkan legasi yang sangat besar kepada umat Islam, terutamanya kepada umat Islam di Nusantara. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada 8 Jamadil Awal 1334 Hijrah. Semoga Allah mengampuni segala kekurangannya dan menempatkan rohnya bersama orang-orang yang beriman.